Allahu Akbar. Terlepas. Aduh, tak dapat pergi laut, kita mancing di darat. Tapi jangan susah, sebab zaman COVID-19 kita dibenarkan pergi ke pasar ketua keluarga saja ya. Jadi hari ini dua resipi saya akan tunjukkan. Yang pertama ialah ikan jenahak panggang sambal tumis petai. Sedap tak? Resipi yang kedua ialah ikan kembung yang ada dalam peti ais beli minggu lepas. Ikan kembung panggang asam pedas. Apa lagi? Jangan lupa like dan subscribe di YouTube channel saya. Bye. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di video resipi seterusnya. Nampak tak dua keping ikan jenahak? Itulah dia resipi utama, resipi pertama kita hari ini, di mana produk yang paling saya suka gunakan ialah di belakang tu warna kuning merah tu. Nampak tak? Paste sambal tumis daripada Maggi. Resipi ini kita akan masak sambal tumis petai ikan jenahak. Bahan-bahannya perempuan nampak tak? Bawang besar dicincang, bawang putih dicincang, kemudian kita ada asam jawa, paste asam jawa, jus limau kasturi, jangan lupa sedikit gula merah, gula perang, dan petai di sebelah tu. Yang paling penting ialah paste sambal tumis Maggi. Nampak tak? Terbaru di pasaran. Okey, nampak? Kalau dah tahu apa bahan-bahan dia, apa yang kita perlukan untuk projek ni, kita perlukan kertas aluminium dan daun pisang. Okey, daun pisang dah lama, abaikan warna dia dalam peti ais you, jangan marah. Okey, cara-cara membuat projek ni, kita perlu juga satu jenis lagi peralatan, iaitu alat pemanggang yang boleh dibeli di pasar raya, di kedai-kedai hardware atau kadang-kadang kedai runcit ada. Chef, macam perangkap tikus ya chef? Chase, bukanlah. Okey, marahlah chef. Okey, chef tunjukkan 3 keping sebab chef beli banyak isi ikan jenahak tadi ya. Lebih kurang dekat 2 kilo chef beli ya. Jadi kita keluarkan paste sebenarnya untuk 2 keping atau 3 keping atau 4 keping sekalipun, satu bungkus macam ni memadai puan-puan. Jangan banyak sangat ya. Dalam paste sambal tumis ni kita tak perlu masuk cili lagi puan-puan, tak perlu blend segala benda-benda yang ni. Perisa perasa semua dah ada dan pihak Maggi telah menumis hingga pecah minyak di dalam kilang. Sesuai digunakan untuk bermacam-macam jenis masakan. Di belakang bungkusan ada cara-cara untuk memasak resipi-resipi disertakan. Kalau dah semua dah masuk paste sebanyak 3 bungkus hari ini sebab ikan banyak, jadi kita masukkan bahan-bahan lain seperti bawang yang kita cincang tadi, kita masukkan bawang besar, bawang putih, asam jawa, dan kemudian kita ada jus limau kasturi. Kalau nak awalnya bagi manis sikit, letak gula perang, gula merah, gula Melaka, apa jenis gula, gula pasir pun boleh Jadi jangan gunakan gula batu lah, tak boleh. Jadi kita gunakan juga petai. Mak chef, sikit je chef, tadi beli bukan main banyak, chef beli tiba-tiba masukkan sikit. Okey, tak apa, saya tak ikut, tambah lagi. Alah, kah semua ajak sia. Jangan marah ya, kita masukkan ke semua petai. Tak perlu beli yang berpapan, yang beli yang dah biji macam ni pun senang ya. Jadi apabila kita dah gaul mesra, tapi hati-hati perempuan, orang Indon tak boleh sebut gaul mesra, berlainan. Dua benda bercantum macam ni maksudnya. So kita gaul rata. Kita masukkan isi ikan jenahak tadi ke dalam bekas besen ni. Kita ratakan dengan adunan petai dan paste sambal tumis daripada Maggi. Chef perlu perap ke? Tak perlu. Lepas kita gaul mesra macam ni, gaul rata macam ni, kita akan terus ke proses seterusnya, iaitu bungkusan. Okey, sediakan kertas aluminium atau dalam bahasa Bintulu Sarawak tin foil ataupun aluminium foil. Letakkan daun pisang 1 keping, 2 keping, kita potong lebih kurang 6 inci, 8 inci mengikut saiz kepingan ikan kita gunakan. Abaikan warna daun pisang tu ya, sebab dah lama dalam peti ais. Okey, mula-mula kita ratakan sedikit adunan tadi di bawah, di atas permukaan daun pisang. Okey, nampak tak? Lepas tu ikan tadi apabila dah diratakan adunan tadi, letaklah di atas adunan petai. Okey, chef, sebiji terpelanting. Okey, faham, saya ambil lah, mahal tu. Okey, letakkan dan tambahkan sedikit lapisan adunan ke atas ikan-ikan kita ni, biar ianya mesra. Mesra atau mesra.
Okey, jangan Maserati dah. Maserati tu kereta saya. Okey, perah sedikit limau kasturi. Chef suka gunakan limau kasturi sebab warna dia punya bau wangi dan manis sikit. Okey, seterusnya ambil daun pisang lagi, kita tudungkan isi ikan kita. 1 keping, 2 keping. Abaikan warna daun pisang. Belakang rumah tak ada daun pisang, beli di pasar minggu lepas punya dalam peti ais. Okey, lipatkan di sebelah kiri. Okey, macam buat sushi roll tu. Kita tak perlu gunakan seaweed, kita gunakan daun pisang sahaja. Aluminium foil ini kita lipat sebegitu rupa ya puan-puan, supaya anginnya terkeluar daripada bahagian dalam aluminium. Jadi untuk ikan ni kita lipat sebaik-baiknya. Hati mestilah ikhlas apabila membungkus ikan ni. Kita tak nak angin tak ikhlas masuk ke dalam bungkusan ni. Jangan marah ya yang tak ikhlas hati. Ikhlas menonton video ni, ikhlas like dan subscribe. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelahnya chef, lipatlah juga. Kita tak nak dia punya udara, bahang-bahang dia, api-api dia, apa-apa benda dalam tu terkeluar. Okey, biarnya terkandung di dalam bungkusan istimewa ini. Nampak tak? Cantik, persegi 4. Tengok, kita ketepikan dan kita teruskan proses untuk ikan yang kedua. Sudah ada ikan jenaha, mesti ikan kembung. Okey, untuk resipi ni berlainan sikit sebab resipi ni ialah sambal tumis asam pedas. Bawang besar, bawang putih dicincang, ada asam jawa juga. Okey, sama juga macam tadi. Kemudian kita ada jus limau kasturi. Saya tengok air limau je, telan Elio. Sedaplah perempuan, masam. Kemudian kita ada gula merah atau gula perang sikit. Sebelah tu nampak tu paste sambal tumis Maggi. Lagi sekali, terbaru di pasaran. Memang istimewa, meletup-letup sekali. Ia dipanggil new ikan kembung. Saya beli 8 ekor. Satu ekor lebih kurang 350 gram. Beratnya. Harga jangan tanya saya. Nak makan beli je lah. Cantik, bersih. Ikan tengok mata dia tak ada contact lens lagi. Baru lagi. Tapi sebelum tu ikan ni kita kena proses dulu. Dah bersih di pasar, kita akan belahkan di belakang ikan. Tapi sebelum membelah, saya gunakan alat pemotong ikan saya ini. Diperbuat daripada bambu kalau tak silap. Okey, kemudian kita ada pisau yang tajam. Jangan tanya apa jenama, apa harga, jangan tanya, pakai je lah. Okey, kita belahkan di belakang ikan kembung, kiri dan kanan ya. Pisau tajam, abaikan sarung tangan warna biru COVID-19 you. Jangan marah ya. Mula-mula kita belahkan, orang putih kata slit open ya. We have two side A and side B. Okay, absolutely sharp the knife. Tengok brand tu jenama kena padam. Okay, lepas tu nampak tak merah isi ikan kembung segar. Kita ada 2 ekor yang akan saya buat hari ni. Saya buat banyak paste sebab nak buat banyak ikan yang saya beli. Kemudian dalam besen tadi adunan tu kita masukkan satu benda lagi untuk menjadikan ianya paste sambal asam pedas. Bunga kantan dan juga serai dihiris nipis senipis-nipisnya. Okey, kita gaul rata. Kemudian kita sumbatkan paste tadi. Masukkan dia air limau kasturi dulu. Allahu Akbar, masam. I salivate already you. How could you? Okey, kita masukkan di celah belahan ikan kembung dekat belakang tu. Sumbat-sumbat. Puan-puan kalau nak goreng ikan kembung pun boleh jadi ikan kembung goreng. Puan-puan kalau nak campur kelapa parut pun boleh. Ikan cencaru, ikan apalah. Sumbat belakang. Tapi hari ini resepinya ialah ikan kembung bakar asam pedas. Tengok tu. Tak ada satu titis minyak pun saya masukkan. Tengok kering je rupanya sebab sambal tumis Maggi sudah ditumis di kilang sampai pecah minyak. Lepas itu kita keluarkan dan kita sediakan alat untuk membungkus. Aluminium foil, tin foil, you break and you cut into desired shape and then you letakkan banana leaf, daun pisang. Chef, color dia gelap je. Jangan tanya, cakap banyak pula. Okey, kita ratakan adunan tadi. Paste sambal tumis bersama bunga Kelantan, bukan bunga kantan.
Ikan kembung disusun, bertemu perut, bertemu belakang, tak kisah, janji 2 ekor. Kemudian kita tambah lagi pes sambal tumis puan, biar power sikit bulan puasa. Kalau nak beli dekat luar ikan panggang, Masya Allah harganya. Inilah caranya kita buat sini dekat rumah. Tak perlu kayu arang, tak perlu oven. Memadai dengan menggunakan dapur gas api apa saja yang ada api kat bawah tu. Kita panggang dan bakar di atas dapur tanpa kayu arang, tanpa memasukkan dalam oven. Yang penting bila kita melipat ikan kembung ni, perut kita janganlah kosong, isikan dengan makanan minuman sikit, sebab kalau perut kita kosong nanti apabila kita melipatkan ikan kembung ni, perut kita boleh menjadi kembung. Percaya tak percaya tak apa. Okey, kita lipat seelok-eloknya, seikhlas-ikhlasnya. Setiap lipatan yang dilipat dengan ikhlas akan menghasilkan lipatan yang ikhlas. Saya sendiri pun tak faham apa yang saya cakap. Dah merapu dia cakapnya. Tapi memang dia punya hasil nanti memang memuaskan. Banyak-banyak apa orang kata economical, kata orang Jawa, economical. Jadi apabila ditekan-tekan kedap udara sikit, kita masukkan ke dalam alat pemanggang. Chef, perangkap tikus ke? Oi, berapa kali nak cakap? Hei, alat pemanggang lah. Ada mak marah? Alat pemanggang, supermarket ada, pasar raya ada. Kedai runcit, kedai hardware semua ada. Okey, sekarang kita standby. Tengok tu dapur api, kita besarkan dulu dan kita adjust sampai dia ke medium heat. Terpadam. Okey. Medium sederhana, api biru cantik menandakan gas saya penuh lagi. Okey, kita letak dan kita bakar selama 5 minit. Nampak tu perempuan? 5 minit sebelah dan kita tunggu dan kita terbalikkan selepas 5 minit perempuan. Jangan biarkan dekat situ nanti hangus. Tak perlu pindah-pindah ya. Terbalikkan selepas 5 minit. Selepas kita terbalikkan, bakar lagi. Kita bakar lagi selama 5 minit lagi. Jadi sebelah 5 minit, sebelah 5 minit. Kita angkat dan kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Belum makan lagi. Kita buka saja. Nampak? Berlekat tapi tak melekit. Nampak tak minyak yang keluar tu? Chef tak campur minyak pun. Tetapi minyak itu adalah daripada pes sambal tumis yang telah ditumis oleh pihak Maggi di kilang sampai pecah minyak. Terima kasih Maggi. Jangan marah ya. Okey. Dan kita buka. Tak melekat dah perempuan. Cara melipat tadi tengok. Kalau hati kelas, cantik, senang kita buka. Daun pisang kita buka bahagian atas. Tengok tak hangus pun. Terdedahlah 2 ekor ikan kembung sehati sejoli ya. Kita tengok dulu isi ikan, masak atau tak masak, cook or not cook, ripe or not ripe. Kita nampak, Masya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku. Sedapnya nampak isi ikan kembung. Kita tengok pula kepada ikan jenahak kita. Ikan jenahak mahal you kalau tak silap. Di pasar tadi saya beli RM28 sekilo. Tapi tak apa, nak makan punya pasal saya sanggup beli banyak. Buat sekali macam ni perempuan, simpan dalam peti ais. Esok lusa boleh makan. Bungkus banyak-banyak, nak makan baru panggang. Betul tak? Itulah saya beli banyak-banyak di bulan puasa. Kalau beli seekor ikan panggang dekat bazar Ramadan kalau ada lah. Punyalah mahal, seekor kecil je ikan kembung. Berapa dia charge? Jangan tanya chef, tepuk dada, tanya selera. Ikan kembung, ikan siakap boleh digunakan, ikan pari, apa-apa jenis ikan yang kita suka nak panggang. Paling chef suka ialah ikan sebelah putih, sebelah dia coklat hitam tu. Ikan sebelah pagi. Nampak tak? Biji-biji petai dia. Terbatuk chef. Allahu Akbar. Limau tambah lagi, jus limau kasturi, perah lagi ke atas ikan. Kalau ada mentega boleh letak dekat atas. Okey, nampak tak? Kita cek dulu ikan jenahak masak ke tak masak. Sungguh sedap. Besar punya ikan jenahak chef beli. Nampak tak? Selamat menjamu selera puan-puan semua. Jangan marah. Nang nyaman.